Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak? Diharapkan anak-anak semua berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah hari ini kita akan sambung subjek matematik kita dalam topik bahagi. Diharapkan di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat menyelesaikan ayat matematik bahagi bagi sebarang nombor dalam lingkungan 10,000 dengan nombor 1 digit tanpa baki dan dengan baki menggunakan bentuk lazim. Sebenarnya, murid-murid telah jumpa topik bahagi ini semasa berada di tahun 2. Jadi, tidak menjadi satu masalah besar untuk antum memahami topik ini dengan baik. Okey, kita mulakan topik bahagi kita dengan melihat satu contoh situasi. Okey, kita baca sama-sama. Ibu Azman membeli 635 biji guli. Azman dan kawan-kawannya ingin berkongsi sama banyak guli tersebut. Berapakah bilangan guli untuk setiap orang kanak-kanak? Okey, 635 adalah nombor yang besar. Jadi, adalah sukar untuk dibagikan satu persatu. Jadi, kita perlu menyelesaikan permasalahan ini menggunakan bentuk lazim. Okey, di sini adalah ayat matematik bagi permasalahan tersebut. 635 bahagi 5. 635 biji guli dibahagikan kepada 5 orang kanak-kanak. Okey, untuk soalan ini, nombor yang ingin dibahagi adalah 635 dan pembahaginya adalah 5. Apa yang perlu antum semua buat? Mula-mula lukiskan simbol ini. Antum pernah jumpa kan simbol ini? Simbol ini adalah simbol bahagi dalam bentuk lazim. Kemudian, kita perlu letakkan pembahagi di sebelah kiri ataupun di luar simbol. Pembahagi perlu diletakkan di sebelah kiri. Dan nombor yang ingin dibahagi iaitu 635 diletakkan di dalam rumah. Di dalam rumah di sebelah kanan. Okey, baik. Boleh faham? Okey. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan bahagi, perkara utama yang paling penting adalah sifir. Menjadi satu masalah besar kalau antum semua tak hafal sifir. Jadi, kita mulakan dengan membina sifir 5. Kenapa kita nak bina sifir 5? Cuba lihat di sini. Pembahaginya adalah 5. Jadi, kita kena bina sifir 5. Okey, kita buat sifir 5 sama-sama. Sifar darab 5. Sifar darab 5, sifar. Sifar darab 1. Sifar darab 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. 3 darab 5, 15. 4 darab 5, 20. 5 darab 5, 25. 6 darab 5, 30. 7 darab 5, 35. 8 darab 5, 40. 9 darab 5, 45. Okey, seperti yang antum tahu, sifir ni adalah tambah berulang. Kalau antum tak hafal, antum boleh tambah berulang. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, ya. Okey. Okey, sekarang sifir dah ada. Kita dah boleh mula bahagi. Kita mulakan bahagi dengan nilai tempat yang paling besar. Yang paling besar. Okey, cuba lihat di sini. 5 adalah nilai tempat dia besar. 36 ialah ratus. Jadi kita nak mula dari mana? Kita mesti mula daripada tempat ratus. Okey. 6 bahagi 5. 6 bahagi 5 ataupun 5 didarabkan dengan nombor apa menjadi 6. Kita rujuk pada jadual sifir. Nombor apa yang apabila didarabkan dengan 5 adalah 6. Cuba rujuk sifir sini. Okey. Ada tak?
Okey, 5 didarabkan dengan nombor apa adalah 6. Okey, so bila kita tengok sifir di sini, nombor yang paling hampir dengan 6 adalah 5. Okey, kata kunci di sini, kalau tak ada, kita kena cari nombor yang paling hampir tetapi lebih kecil dari 6. Okey, jadi 5 darab 1. Okey, 1 di atas, 5 di bawah. 5 darab 1, jawapannya 5. Okey, apa perlu antum buat seterusnya? Tolakkan 5 daripada 6. Jadi, 1. Okey, seterusnya turunkan 3. Turunkan 3 di sebelah 1. Nombor baru yang antum nampak adalah 13. Kita ulang semula proses yang kita buat tadi. Lihat pada sifir 5. Tengok pada jadual sifir ni. Ada tak nombor 13? Okey, antum boleh nampak nombor yang paling hampir adalah 10. Okey, boleh tak antum ambil 15 di sini? Boleh tak ambil 15 di sini? Tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab 15 lebih besar daripada 13. Jadi, kita kena ambil 10. So, 5 darab berapa 10? 5 darab 2 sama dengan 10. Okey, jelas ya? 5 darab 2, 10. Seterusnya, apa kita nak buat? Kita ulang semula proses tadi. 10 ditolakkan daripada 13, jawapannya 3. Seterusnya, apa nak buat dengan 5 ni? Kita turunkan 5. Jadi 35. Kita rujuk semula sifir 5. Dalam sifir 5 ada tak nombor 35? Ya, ada di situ nombor 35. 5 darab 7, 35. Okey. Teruskan proses yang sama. 35 ditolak daripada 35. Jawapannya sifar. Jadi, untuk menuju jawapannya, di mana nak ambil jawapannya? Di atas. Jawapannya adalah 127. Okey, mudah bukan? Okey, kita sambung lagi contoh yang kedua. Okey. Contoh kedua, 9,309 bahagi dengan 7. Sekarang kita perlu ada sifir 7. Kenapa sifir 7? Kerana pembahagi kita adalah 7 di sini. Jadi kita perlu sediakan sifir 7. Kalau kita dah hafal sifir, lagi mudah. Tak perlu nak tulis sifir. Okey. Kita mula bahagi dari nilai tempat yang paling besar, iaitu di sini kita nak mula dari mana? 9,000. Okey, kita mula. Nombor apakah yang didarabkan dengan 7? Jawapannya 9. Okey, kita rujuk dalam jadual sifir 7. 7 darab berapa dapat 9? Okey, so tak ada. So, kata kunci yang Ustazah beri tadi, kalau tak ada, kita kena cari nombor yang paling hampir tetapi lebih kecil dari 9. Jadi di sini, nombor yang paling hampir adalah nombor 7. Nombor 7 adalah 7 darab 1. 7 darab 1 adalah 7. Kita teruskan proses yang sama. 7 ditolak daripada 9. Jawapannya 2. Okey, apa nak buat dengan 3? 3 turunkan bawah. Di sebelah 2. Jadi 23. Nombor baru yang kita dapat adalah 23. Rujuk semula sifir 7. Cari nombor 23. Ada tak nombor 23? Tak ada. Jadi kita cari nombor paling hampir adalah 21. 21 adalah 7 darab 3. Nampak? 7 darab 3. 21. Okey, teruskan. Kita tolak 21 daripada 23 dan mendapat jawapan 2.
Apa nak buat dengan sifar? Sifar kita turunkan di sebelah 2 dan akan mendapat jawapan 20. Kita teruskan proses yang sama, rujuk sifar 7, cari nombor 20. Okay, yang paling hampir 21, boleh tak kita ambil 21? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab 21 lebih besar daripada 20. Jadi kita kena ambil nilai yang lebih kecil dari 20 dan paling hampir iaitu 14. 14 adalah hasil darab 7 dan 2. Jadi 7 darab 2, 14. 7 darab 2, 14. Terusnya nak buat apa? Tolakkan 14 daripada 20, dapat jawapan 6. Apa nak buat dengan 9? Kita turunkan 9 sebelah 6. Jawapan adalah 69. Okey, rujuk semula jadual sifar 7. Ada tak 69? Tak ada. Yang paling hampir dan lebih kecil dari 69 adalah 63. So, 7 darab berapa ni? 7 darab 9. 7 darab 9, 63. Tolakkan 63 daripada 69. Jawapannya 6. Okey, dah tak ada nombor lagi. So, apa nak buat dengan 6 ni? 6 ni dinamakan baki. Okey, cara menulis jawapan yang ada baki. Macam ni. 1329 baki 6. Okey. Boleh faham semua? Okey, selain kaedah yang ditunjukkan tadi, ada satu lagi kaedah untuk bahagi. Okey, antum boleh gunakan sama ada kaedah pertama ataupun kaedah kedua ini untuk menyelesaikan permasalahan bahagi dalam bentuk lazim. Okey, kaedah kedua, kita tengok contoh kedua. Contoh kedua, soalannya 395 bahagi 4. Okey, di sini apa yang perlu antum buat mula-mula adalah tengok di sini. Ni nombor yang ingin dibahagi ada berapa digit? 1, 2, 3. Okey, ada 3 digit. Kalau ada 3 digit, kita perlu buat 3 rumah. Okey, 1, 2, 3. Ada 3 rumah kita perlu buat. Okey, boleh faham? Seterusnya, pembahagi perlu diletakkan di mana? Pembahagi perlu diletakkan di sebelah luar. Luar rumah. Okey, 4 ni perlu diletakkan di luar rumah. 4 letak di sini. Okey, nombor yang ingin dibahagi perlu diletakkan di dalam rumah mengikut rumah nilai tempat. Okey, 395. Masing-masing berada di rumah yang berbeza. Okey. Cuba antum tengok. 395 masing-masing berada dalam rumah yang berbeza. Okey, seterusnya seperti kaedah pertama tadi, apa yang penting untuk menyelesaikan bahagi adalah sifar. Okey, di sini disediakan sifar 4. Kenapa sifar 4? Sebab pembahaginya adalah 4. Jadi, di sini disediakan sifar 4. Okey, caranya tidak banyak beza. Okey, kita cuba mula buat ya. Okey, 3 bahagi 4. Ataupun 4 didarab dengan nombor apa, hasil darabnya adalah 3. Cuba tengok, sifar 4 ada tak nombor 3? Tak ada lah kan, sebab 1 darab 4, 4. So, kalau tak ada, kita cari nombor yang lebih kecil daripada 3. Kita tak boleh ambil 4 sebab 4 lebih besar daripada 3. Kita ambil sifar. Kita ambil sifar. 4 darab sifar, jawapannya sifar. Sama macam proses tadi, tolakkan sifar daripada 3, antum akan dapat 3. Okey, perbezaannya di sini, apa yang perlu dibuat dengan 3 di bawah ni? Okey, 3 di bawah ni perlu dinaikkan ke
rumah puluh. Cuba tengok. Macam tu. 3 akan naik ke rumah puluh. Jadi, nombor baru yang antum nampak adalah 39. Rujuk pada jadual sifir 4. Nombor apakah yang didarabkan dengan 4? Hasilnya 39. Nombor apa yang didarabkan dengan 4? Hasilnya 39. Ada tak? Okey, kalau tak ada, apa kata kunci tadi Ustazah beri? Ustazah kata cari nombor yang paling hampir dan lebih kecil dari 39. Jadi nak ambil nombor berapa? Boleh ambil nombor 40? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab 40 lebih besar dari 39. Jadi kita ambil 36. Kita ambil 36. 36 adalah hasil darab 4 dengan 9. Jadi 4 darab 9, 36. Okey, boleh faham? Mudah saja. Seterusnya kita teruskan dengan proses yang sama, iaitu 36 ditolak daripada 39 menjadi 3. Apa nak buat dengan 3 ni? 3 ni kita naikkan ke rumah Sa. Nampak? Sekarang di rumah Sa ada nombor 35. Okey, sama macam tadi, rujuk sifir 4, cari nombor 35. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, cari nombor yang paling hampir dan lebih kecil dari 35. Ya, ada 32. 32 adalah hasil darab 4 darab 8. Jadi di atas ni kita letakkan 8, bawah letak 32. Teruskan dengan proses yang sama. 32 tolak daripada 35. Dapat 3. Okey, tapi sebelah ni dah tak ada nombor dah. Dah habis dah. Okey, maksudnya di sini 3 ni adalah baki. Okey, cara menulis jawapannya. Ambil jawapan yang atas ni. 98 baki 3. Okey, senang kan? Okey, kita tengok contoh yang kedua. 786 bahagi dengan 6. Okey, sama juga seperti tadi. 6 didarabkan dengan nombor apa? Hasilnya 7. Jadi, kita rujuk sifir 6. Ada tak? 6 darab dengan nombor apa? Dapat hasil 7. So, tak ada. Kalau tak ada, mana nombor yang paling hampir? So, 6. 6 darab 1. Jawabnya 6. Tolakkan. Dapat 1. Apa nak buat dengan 1? Naikkan sebelah. Jadi 18. Rujuk sifir. Ada 18. 6 darab 3. 18. Tolakkan dengan 18. Hasilnya sifar. Okey, sifar ni perlu naikkan tak ke sebelah sini? Okey, tak perlu ya, sebab dia tak ada nilai dia sifar, kan? Okey, kalau sifar tak perlu naikkan sebelah. Okey, kalau nak naikkan pun tak apa, tapi dia tak ada nilai dia sifar. Okey, sekarang rujuk sifir 6. 6 didarab dengan apa? Hasilnya 6. So, 6 darab 1 sama dengan 6. Okey. Tolakkan 6 dengan 6 sama dengan sifar. Ada baki tak? Tak ada baki. So, jawapan akhirnya adalah 131. Okey, ada dua kaedah yang kita telah belajar tadi. Murid-murid boleh guna sama ada kaedah pertama ataupun kaedah kedua untuk menyelesaikan sebarang permasalahan bahagi. Okey, kita dah buat matematik, kita dah baca sifir. Dalam kita tak sedar, banyak nikmat yang Allah bagi. Kita boleh hafal sifir dengan baik, kita boleh ingat nombor, kita boleh faham apa kita belajar. Semua tu adalah nikmat akal yang Allah bagi dekat kita. Okey. Cara kita nak mensyukuri nikmat yang Allah bagi, selalu-selalulah kita ucap Alhamdulillah.
lah. Okey. Allah juga suka orang yang rajin berusaha. Kalau kita tak faham, kita teruskan usaha. Kerana Allah sangat suka orang yang rajin berusaha. Okey, sampai di sini saja untuk topik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.